forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir terhadap isu SPRM siasat Menteri Besar berkait isu nadir bumi. Kita baca detail sedikit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membuka kertas siasatan berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melibatkan seorang Menteri Besar dalam isu pelobongan unsur nadir bumi REE yang dipercayai dilakukan secara tidak sah serta menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Okey, mari kita dengar daripada respon Datuk Kamar Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Yang sama, Berita Harian melaporkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun membuka kertas siasatan berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa membibitkan pemimpin dari sebuah negeri dalam isu perlumbungan unsur nadir bumi. Semua orang tahulah siapa dia, saudara. Tapi kerana tidak dilaporkan nama, saya tak boleh sebut nama. Ini laporan dia nampak Berita Harian pun nampak gayanya macam takut kena saman pula, saudara. Sebab tak boleh sebut nama. Jadi perlumbungan itu, kata laporan sebut, dipercayai dilakukan secara tidak sah dan menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Jadi, Berita Harian difahamkan SPRM Kedah sebelum ini pernah membuka kertas siasatan berhubung isu perlumbungan haram REE pada awal tahun ini. Siasatan dipercayai berterusan, termasuklah kertas siasatan yang dibuka dengan beberapa orang saksi sudah dipanggil. Timbalan Ketua Pesujaya Operasi SPRM. Ini sahih lah. Datuk Seri Ahmad Kusyari Yahya ketika dihubungi oleh Berita Harian mengesahkan beberapa kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 13 dalam kurungan A dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Jadi, apakah bila ditanya apakah Menteri Besar sebut akan dipanggil dalam masa dekat, Datuk Ahmad Kusyari tidak mahu mengulas. Ya, saudara, sebab sebelum ini Berita Harian memang ada mendedahkan kerana ia mendapat maklumat isu perlumbungan haram dan kerugian hasil bumi telah diadukan oleh beberapa pertubuhan, bukan kerajaan, termasuk gerakan anti-sanusi pada Mac 2023 lalu. Laporan itu termasuklah oleh penduduk di kawasan Bukit Enggang, Sik, yang menjadi lokasi kerja-kerja perlumbungan haram yang dibuat secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Jadi baru-baru ini, kata Berita Harian, beberapa orang individu juga tampil dan membuat aduan resmi kepada SPRM bagi menyiasat isu salah guna kuasa dan rasuah membabitkan seorang Menteri Besar hasil daripada satu surat yang viral. Surat itu dikatakan berkaitan permohonan kota pekerja asing kepada Kementerian Dalam Negeri yang kononnya bagi projek usaha antara kerajaan negeri dengan sebuah syarikat tempatan dan syarikat dari China. Itu keadaannya, saudara. Apa yang berlaku sekarang ni, sebab kita dengar juga Datuk Saifuddin Nasution sebagai Menteri Dalam Negeri juga pernah melontarkan kenyataan tentang adanya orang luar yang melakukan perlumbungan secara haram. Satu lagi, saudara. Tak habis. Hari ini juga Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun diminta untuk segera menyiasat pendedahan yang dibuat oleh usahawan, jutawan Tauke Vincent Tan. Sebab itu Suruhanjaya Pencegah Rasuah perlulah menjalankan siasatan berhubung dengan pendedahan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan bahawa terdapat ketidakpatuhan dalam proses tender kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pula dah ada lagi. Ini bukan nanti bila dah berlaku siasatan nanti orang kata UMNO. Sebenarnya inilah laporan yang dibuat. Rakyat yang buat, tapi akhirnya UMNO juga yang kena, saudara. Bekas pengurusi jawatankuasa kira-kira wang negara PSC, Wong Kah Woh, berkata beberapa isu penting perlu disiasat oleh SPRM, termasuk mengapa surat hasrat ataupun letter of intent yang sudah dikeluarkan sebelum ini dibatalkan 3 bulan selepas Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Apa keputusan jawatankuasa tender pada ketika itu? Kenapa hasil tender oleh kerajaan pada tahun 2019 tidak dipatuhi? Serta apa justifikasi bagi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberikan kontrak kepada Spenco yang dikatakan 700 juta lebih tinggi? Saudara.
Dan semalam kata syarikat usaha-sama, kumpulan Berjaya dan kumpulan Nazar telah pun memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan kerana menamatkan letter of intent yang ditawarkan kepada usaha-sama tersebut. Saya selalu katakan saudara, bahawa apa saja yang dilakukan, kontrak ke apa, semua katalah sekarang ni, di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila kontrak itu sudah ada letter of intent, ada perjanjian, maka kerajaan mana pun yang datang nanti perlu meneruskan. Itu wibawa sesebuah kerajaan itu akan dilihat. Tapi tiba-tiba saja, menurut kenyataan itu, bahawa tiba-tiba bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, maka letter of intent tersebut dibatalkan. Dan ini menimbulkan persoalan. Dan kesannya, maka Tan Sri Vincent Tan mengambil tindakan mahkamah terhadap Kementerian Kewangan kerana membatalkan surat letter of intent tersebut. Di mana syarikat yang dapat adalah syarikat Spamco. Jadi, SPRM diminta untuk menyiasat. Tak habis lagi, saudara. Itu keadaannya. Banyaklah kenyataan-kenyataan bagaimana keadaan kontrak dibagi dan sebagainya, saudara. Aduh. Artinya ada 5 kes hari ni. Besok tak tahu apa lagi. Saya rasa berderit lagi. Berderit lagi, saudara. Saya yakin. Mungkin besok ada lagi lah kenyataan-kenyataan ataupun keadaan-keadaan yang perlu dilaporkan. Inilah saya katakan, bila mereka berkuasa, mereka menggunakan kuasa untuk membina kekayaan. Itu dalam keadaan sekarang, saudara, perlulah kita hayati. Dan kita harus menanamkan sikap dalam diri kita. Kita membenci pada pemimpin yang mengumpul kekayaan atas nama kuasa politik, saudara. Dan bagaimanapun, ini satu hal lagi saya lihat apabila Speaker Dewan Negara, iaitu Tan Sri Dr. Wan Junaidi, menyatakan bahawa pihak kerajaan bolehlah menambah jumlah kota ahli Dewan Negara yang dipilih daripada setiap negeri. Sekarang ni 2 orang pada setiap negeri itu untuk tambahan ahli senator. Daripada 2 orang boleh dia tambah lagi katanya. Kerana di bawah perkara 451 Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan 2 wakil boleh dipilih dari negeri masing-masing untuk ke Dewan Negara. Namun jumlah itu boleh ditambah. Dan ini bergantung kepada kerajaan lah katanya. Sekarang kita ada 2 orang diundi menjadikan mereka dipilih seramai 26 orang. Manakala yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong adalah 44 orang. Jadi jumlah itu bolehlah ditambah. Mungkin seorang lagi ke, macam bagaimana House of Lords di England. Jadi ini perlu dilakukan, kata Tan Sri Wan Junaidi. Kalau negara luar pun ada tambahan, perlulah. Supaya Dewan Senate, Dewan Negara itu bertambah wibawanya lagi. Itu pandangan daripada speaker. Ya, saudara? Tak habis-habis politik, saudara. Ini satu lagi, banyak orang cuba menafikan. Ini satu lagi persoalan, saudara. Sebagaimana saya lihat, ini kenyataan daripada sisa politik. Ataupun tulisan daripada sisa politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kisahnya bagaimana orang menafikan bahawa usaha-usaha untuk membunuh atau mengharam UMNO ini dilakukan oleh Dr. Mahathir. Kita kena ingat, saudara, bahawa dalam beberapa siaran memang ada kenyataan dalam media. Dr. Mahathir kata, benar, saya minta Datuk Seri Zahid untuk membubarkan UMNO. Memang ada, saudara. Sebab itu kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu memang jelas. Sebab kenyataan beliau, dia kata bila dia balik rumah, dia diberitahu oleh isterinya ketika itu jadi timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aizah, bahawa Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin sedang berusaha untuk membatalkan pendaftaran UMNO. Sebab itu dia kata dia pergi jumpa. Dia bertemu dengan Tan Sri Muhyiddin. Dia bagi tahu, dia kata, kalau you buat keadaan begini, saya sebagai ahli parlimen parti Pakatan Harapan, Keadilan bersama dengan DAP dan Amanah akan menarik sokongan. Itulah puncanya. Tapi bagaimanapun, ini tulisan daripada saudara Samsul. Dia kata, Datuk Seri Samsul Iskandar Ma'akin, peristiwa ini berlaku beberapa dulu. Bila Tun Mahathir minta Muhyiddin mengharangkan UMNO. Tindakan mengharang UMNO adalah strategi akhir Dr. Mahathir bila mana beliau mendapati tidak ramai ahli parlimen UMNO menyeberang dan menyertai Bersatu. Matlamat akhir Dr. Mahathir adalah untuk membina Parti Bersatu sebagai pengganti UMNO. Itu realiti, saudara. Jadi, Tan Sri Muhyiddin bersetuju dan turut menyokong langkah itu. Fail dan dokumen untuk membatalkan pendaftaran UMNO telah disediakan dan sudah pun berada di atas mejanya. Hal ini pernah diceritakan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi kepada Majlis Tinggi UMNO. Saudara, apabila rancangan untuk mengarahkan UMNO ini diketahui oleh Anwar
beliau bergegas menemui Muhyiddin dan berhujah menyanggah tindakan tersebut. Jadi UMNO ada legasi. UMNO adalah legasi perjuangan Melayu menuntut kemerdekaan yang turut disertai oleh ibu dan ayahnya dan keluarganya. Pengharaman UMNO akan menjadi satu tragedi hitam yang akan menyayat hati seluruh umat Melayu, termasuklah raja-raja Melayu. Jadi kata Datuk Anwar Ibrahim lagi, jika pengharaman itu berlaku, maka Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan akan dikutuk oleh orang Melayu dan kita semua akan dicatat sebagai pengkhianat bangsa. Jadi, hujah Datuk Seri Anwar Ibrahim, catatan daripada sudut politiknya, UMNO tidak berdosa. Yang berdosa ialah pemimpinnya. Sekiranya UMNO diharamkan, sudah pasti proses di mahkamah akan makan masa dan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu tidak mampu menumpukan seluruh perhatian kepada pembinaan semula negara yang hampir muflis. Lebih parah lagi, rakyat akan percaya dengan dakwah pembangkang bahawa Pakatan Harapan adalah kuda tunggangan DAP. Pakatan Harapan pasti akan kalah pada PRU akan datang, katanya. Alhamdulillah, akhirnya Tan Sri Muhyiddin akur dengan hujah Datuk Anwar Ibrahim dan UMNO terselamat daripada diharamkan. Bayangkanlah di mana kedudukan Tan Sri Muhyiddin sekarang jika beliau mengikut nafsu amarah dan meletakkan jawatannya. Bayangkanlah apa yang akan terjadi pada seluruh ahli UMNO sekiranya UMNO berjaya diharamkan. Yang pasti, tentu sekali pada hari ini tidak akan wujud Perikatan Nasional jika UMNO diharamkan. Dan sudah tentu Tan Sri Muhyiddin tidak akan menjadi Perdana Menteri yang ke-8. Jadi, sewajarnya lah, kata Datuk Seri Samsul, sewajarnya lah mereka berterima kasih kepada Datuk Anwar Ibrahim kerana keikhlasan Datuk Anwar Ibrahim. Bahkan seluruh ahli parlimen dan ahli UMNO juga wajar berterima kasih kepada Datuk Anwar Ibrahim. Dia tepuklah dada, tanyalah selera. Berfikirlah dengan haruni. Dan saudara, ni orang Melaka begitulah. Dia bijak berpantun sebagainya. Katanya, mengakhiri tulisan beliau, bijak berpencak, langkah bertukar. Saudara, bijak berakal, mengawal diri. Ada berhutang, kami membayar. Ada adat berjanji, kami tepati. Itu pernyataan beliau. Jadi seolah janganlah orang menafikan bahawa memang benar ada usaha nak mengaramkan UMNO. Okey, tuan-tuan, berkaitan Nadir Bumi ni kita tahu, semua orang tahu. Siasat ni berkaitan dengan siapa, tapi dah SPRM tak sebut nama, kita pun tak boleh sebut nama lah. Okay, saya baca detail sedikit lagi. Sumber SPRM memaklumkan isu ini telah dilakukan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan termasuk gerakan anti Sanusi gas pada Mac lepas dan penduduk di kawasan Bukit Enggang State di mana kerja-kerja pelombongan haram dilakukan secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak kerajaan. Pada Januari 23, UMNO Kedah juga pernah menggesa SPRM untuk menyiasat dan mendedahkan hasil siasatan sama ada terdapat campur tangan politik dalam isu kecuali REE yang mendatangkan kerugian kepada negara. Beberapa individu yang telah tampil dan membuat aduan rasmi kepada SPRM baru-baru ini bagi melihat isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah melibatkan seorang menteri besar hasil daripada satu surat tular berkaitan permohonan kuota pekerja asing kepada Kementerian Dalam Negeri yang kononnya bagi projek usaha sama antara kerajaan negeri dengan sebuah syarikat tempatan dan syarikat Cina. Okey, inilah dilaporkan oleh Perdana yang dipetik daripada Malaysia kini. Okey, mari kita sama mengucapkan yang perperdana Pak Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.